InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada petang ini untuk bertemu insya-Allah di dalam satu program yang kita sama-sama rancang insya-Allah, iaitu untuk kita membina kekuatan, yang untuk kita membina kefahaman tentang Islam, tentang tarbiyah. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan diberikan oleh Allah kemudahan, barakah insyaAllah. Pertama-tama mari sama-sama kita mentajdidkan syahadah kita, kerana perkara yang paling utama sekali dalam kehidupan kita ialah kita mengucap dua kalimah syahadah. Kita menyaksikan bahawa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb, dan ilah yang kita sembah, yang benar-benar kita tauhidkan melainkan Allah, iaitu kepada Tuhan Zat yang bernama Allah, yang bernama dengan nama-nama yang maha sempurna, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan dan kita nak merasai bagaimana Allah SWT memilih kita untuk berada dalam majlis begini, majlis yang penuh dengan barakah insya-Allah, kerana kita membincangkan tentang asma Allah, kita berbincangkan tentang tauhid Allah, yang mahu mentauhidkan Allah. Kita diperintahkan untuk berubudiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku perintah, aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Dan untuk beribadah itu Allah merintahkan kita memurnikan, mentauhidkan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi tidaklah aku perintahkan kepada kamu melainkan supaya kamu beribadah kepada aku dan kemudian sentiasa memurnikan, mentauhidkan ibadah tersebut, mengikhlaskan ibadah tersebut. Jadi insya-Allah itulah antara makna-makna dalam bahasa kita lebih kurang bagaimana Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Kita telah pun berbincang semalam berkenaan dengan beberapa perkara, ada 5 perkara yang merupakan kunci untuk kita membina kekuatan kita di dalam mentauhidkan Allah, iaitu berzikir. Salah satu ialah zikir, dan kita telah bincangkan ada 5 perkara yang mana perkara itu penting untuk kita faham, bahawa zikir itu bukan hanya sekadar lidah, tetapi dia bermula dengan lidah, bermula dengan ingatan, kemudian dia bercakap-cakap dengan lidah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian selepas itu dia
pergi kepada hati pun dihadirkan la ilaha illallah dalam hati, kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati sama. Kemudian selepas itu kita tingkatkan lagi, bukan sekadar hati membaca sama macam lidah baca tadi, contohnya la ilaha illallah tadi, maka hati itu sampai kita peringkat merasai, kita nak rasai di dalam perasaan kita, setiap perasaan kita nak rasa keterikatan dengan Allah. Mungkin perasaan-perasaan suka, kita syukur, perasaan duka, kita sabar, perasaan kita mendapat kekuatan untuk beribadah, kita tawaduk, kita rendah diri, kekuatan untuk kita beribadah, kita rasa perlukan Allah, kita rendah diri pada Allah. Dan kemudian perasaan-perasaan yang kita ni ingin bertaubat bila kita rasa kita lemah, kita lalai, kita rasa kita penuh dengan dosa, kita rasa kita penuh dengan kemalasan, maka masa tu kita minta pada Allah keampunan, kita istighfar. Jadi perasaan-perasaan beginilah antara perasaan yang kita kena adakan bersama dengan zikrullah. Jadi semua zikir tu kita kena ikat dengan perasaan, dia panggil atifiyah. Ini panggil dalam konteks tarbiyah harakiyah islamiyah, dalam konteks pendidikan Islam berbentuk harakah, maka kita kena faham kita nak manfaatkan perasaan ini, sehingga perasaan ini dia melahirkan kekuatan. Kita malu, kita suka, kita duka, ada mood, tak ada mood, segala perasaan yang ada dalam hati kita ini apabila kita ikat dengan sifat-sifat Allah, asma Allah, zat Allah, maka pada ketika itu kita akan ada kekuatan. Kekuatan yang macam mana? Kekuatan yang membina diri kita ni untuk kita berjuang pada jalan Allah, dengan JDT. JDT ni bukanlah Johor Darul Takzim. JDT ni jihad, dakwah dan tarbiyah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikat dengan hati, perasaan kita. Kemudian selepas itu kita mula merasai bahawa kita ingin membersihkan diri kita, daripada syirik, daripada dosa-dosa, daripada tabiat-tabiat buruk, daripada perkara-perkara yang kita rasa lemah dalam hidup kita ni, mu'alajah al-uyub. Ketika itu baru kita boleh sampai kepada peringkat kita sebut sebagai suatu peringkat yang menuju kepada mutmainnah. Jadi nafsu kita tu akan dikawal. Kemudian selepas itu kita pun mengagungkan Allah. Jadi adalah peringkat-peringkat saya dah urai semalam. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung. Kali ini kita tidak bincang pasal zikrullah. Sebab zikir itu saya masukkan dalam topik perbincangan kita, amalan itu, supaya kita tidak hanya mengetahui tetapi kita boleh mengamalkan. Mengamalkan perkara yang kita tahu tu kita nak kena amalkan. Hati kita kena bersih. Maka pada hari ini kita akan tengok sedikit berkenaan dengan mentauhidkan zat Allah. Kita nak sambung balik tajuknya, mentauhidkan zat Allah. Makna zat Allah ni apa? Apa makna zat Allah? Jadi makna zat Allah tu yang kita nak mentauhidkannya itu ialah zat Allah yang esa, zat Allah yang Maha Esa. Maha Esa. Waalaikumsalam. Ramai bagi salam. Saya tak boleh nak jawab salam-salam tu. Kalau jawab tak habis kuliah kita ni. Jadi zat Allah yang Maha Esa. Maknanya zat Allah yang Maha Esa, yang berkuasa, Maha berkuasa, yang Maha berdiri dengan sendiri. Dia tidak memerlukan apa-apa pun bantuan ke, macam kita perlu subsidi, perlu bantuan, makhluk lemah. Jadi kita nak kena rasa Allah tidak memerlukan apa-apa. Dia berkuasa, berdiri. Dia al-qayyum, al-hayyu, al-qayyum, kan. Jadi dia tidak memerlukan sesiapa, dia berdiri dengan sendiri. Dia tidak memerlukan ruang. Dia tidak memerlukan ada ruang. Dia tidak memerlukan ada waktu. Tidak memerlukan tempat. Jadi bukan macam makhluk ni dia ada tempat, dia ada waktu, dia ada ruang kat mana, atas bawah kiri kanan, tu makhluk. Ataupun di mana-mana, tu makhluk. Allah tidak. Allah tidak ada di mana-mana. Bila kita sebut di mana-mana tu, Allah ada kat mana? Allah ada di mana-mana. Jadi bila kita sebut Allah ada di mana-mana, Allah bertempat, tak boleh. Kita tak boleh sebut Allah ada di mana-mana. Jadi kita kan salah tafsir nanti.
Jadi kita serahkan kepada Allah SWT macam mana yang sepatutnya. Dia yang maha mengetahui. Zat dia tu macam mana dia maha mengetahui. Laisa kamislihi syai'un, zat Allah. Jadi pada zat Allah itulah berdirinya sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang tidak terbatas, yang tidak ada limit. Macam kita ni terbatas. Jadi zat Allah. Jadi kita nak rasa yang kita nak mentauhidkan ni ialah satu zat yang kita tak boleh nampak, tak boleh dengar. Kalau nampak aja, kalau kita bayangkan je, kita khayal-khayalkan, itu salah. Itu semua bukan Allah. Itu semua makhluk. Kita terbayang-terbayang tu makhluk, tak boleh. Tak boleh terbayang. Kosong kita ni. Tapi zat ni wajibul wujud, wajib ada. Kalau kita ada, kan, kita nampak kita ada, adanya kita sebenarnya, kan, kerana kita diadakan oleh zat yang wajibul wujud macam itu. Jadi kita nak kena rasa begitu. Dan ketika seseorang Muslim itu menyebut nama-nama Allah, asma ilahiyah, dan asma nama-nama Allah, maka dia tidak boleh membayangkan, tak boleh. Apa yang kita bayangkan itu makhluk. Apa yang kita khayalkan itu makhluk. Apa yang kita renungkan bentuknya itu makhluk, tak ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia laisa kamislihi syai'un, tak sama dengan apa yang kita terfikir aja tu syirik. Tak boleh. Kalau terfikir itu maknanya syaitan bisikkan kita, kita pun buang. Ini makhluk, ini makhluk, ini makhluk. Jadi macam mana kita nak kenal Allah ni? Sebab tu kita tak boleh kenal Allah dengan sains semata-mata. Sebab sains ni dia ada dia punya perkiraan dia. Dia ada dia punya, contohnya adanya alam ini bukti adanya Allah. Tak boleh. Alam ini ada bukti Allah ada. Salah tu. Kan? Allah ada. Jadi alam ini kan mazhar, menzahirkan kewujudan Allah. Alam ini menzahirkan kewujudan Allah. Kita ni menzahirkan kehidupan Allah. Kita hidup. Allah ni maha hidup. Allah menjadikan kita. Jadi kita bukan membuktikan makhluk adanya Allah macam itu. Kalau kita buktikan tengok makhluk ada Allah, maknanya kita guna sains, guna logik. Tak boleh guna logik. Jadi nak guna apa? Tak boleh guna logik. Maka kita kena guna hati kita merasai. Sebab hati ni dia bukannya fizikal. Kalau orang sains kata metaphysics, metaphysics benda yang tak ada fizikal. Benda yang tak ada fizikal. Jadi kita bukan nak buktikan Allah ada dengan adanya alam ini. Jangan. Itu fikir orang sains. Orang sains ni tak sampai kepada hakikat mengenal Allah. Dia akan terperangkap dengan ruang, waktu, tempat. Sedangkan Allah bebas, tak terikat dengan apa-apa makhluk yang ada. Jadi kita tak boleh bayangkan. Jadi kita kata laisa kamitslihi syai'un. Sebab tu bila kita menyebut asma ilahiyah, nama-nama Allah, kita tak boleh bayangkan, tak boleh hayalkan, tak boleh kita nak renung-renung bentuk macam mana, tak boleh. Itu semua merupakan perkara-perkara perilaku, perkara-perkara tindakan yang akan menjuruskan kita kepada syirik. Kita akan membawa kepada syirik. Dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafakkaru fi kulli syai'. Berfikirlah ke atas terhadap setiap sesuatu. Berfikirlah terhadap setiap sesuatu yang Allah ciptakan, makhluk ini. Wala tafakkaru fi dzatillah. Tapi jangan kamu berfikir tentang zat Allah, tak boleh. Apa lagi kita nak kata Allah ada di atas arash. Allah ada di atas arash. Jadi bila kita sebut atas tu aja dah lokasi dah. Atas dah lokasi dah. Tak boleh. Tak boleh. Allah ada di mana-mana. Mana-mana tu lokasi. Tak boleh. Allah bebas daripada lokasi. Arash, bawah, walaupun Allah menggambarkan dalam Al-Quran Allah ada di arsyistawa, Allah di bersemayang di arash. Tapi kita tak boleh sebut Allah ada ke atas. Kalau kita kata Allah ke atas, Allah bertempat, tak boleh. Tak boleh. Ini satu benda yang menjadi perbincangan ramai orang ni, kan? Allahu arsyistawa ni, Allah ni bersemayam di atas arash. Allah tak memerlukan arash. Kalau Allah bersemayam di arash, kita dah menjadi membayangkan Allah ni macam makhluk, tak boleh. Jadi apa yang kita bayangkan, yang kita terima seadanya. Bila Allah menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala
di atas arash, kita cuma terima seadanya. Bukan dekat atas tu dah. Bukan maksud atas macam kita bawah di atas. Itu dah bertempat. Tak boleh. Ataupun Allah lebih dekat daripada urat leher. Bukan maksud Allah lebih dekat daripada urat leher, Allah dekat dalam badan kita. Itu pun bertempat juga. Kita dah menjisimkan Allah. Tak boleh. Jadi tak boleh bayang. Jadi apa macam mana nak buat? Kita nak rasa. Bila Allah gambarkan Allah lebih dekat daripada urat leher, kita nak rasa bahawa Allah tersangat dekat daripada rasa. Rasa tak apa. Perasaan kita merasai Allah dekat. Bukan Allah dekat dalam. Tak, Allah dekat. Memang dekat sangat. Macam mana bukti Allah dekat dengan kita? Macam mana bukti Allah dekat dengan kita? Bukti Allah dekat dengan kita, kita melihat ni pun dengan kuasa dia. Dengan kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Dengan semua sifat-sifat dia. Jadi kita melihat dengan penglihatan Allah macam itu kan. Dengan penglihatan Allah macam itu. Kita mendengar dengan pendengaran Allah. Allah yang berkuasa bagi pendengaran. Jadi Allah dekat tak? Dekat sangatlah. Sebab dengar ni pun dengan kudrah dia, iradah dia, ilmu dia, hayat dia. Ya sebab tu ulama'-ulama' dulu dia mewujudkan kaedah untuk nak mengenal Allah ni bukanlah nak kata sama Allah ni sama dengan makhluk, bukan, tetapi nak sebut kat sini bahawa hati kita nak rasa begitu. Sebab tu mengenal Allah dengan hati itulah yang paling kata paling tepat lah, paling tepat. Sebab tu Allah melihat pada hati kita. Kita semayang, Allah melihat hati kita. Kita mensyirikkan dia ke tidak? Mensyirikkan dia ke tidak? Allah melihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sebenarnya Allah tidak melihat apa yang ada pada tubuh badan kamu, fizikal kamu. Wala yanzuru ila qulubikum. Dan bahkan Allah melihat apa yang ada pada hati kamu. Hati kita pula jangan kita bayangkan hati kita ni macam jantung kita ke liver kita. Itu hati, bukan. Itu hati fizikal. Kita nak sebut yang hati maknawi. Maknawi ni apa? Hati yang kita tidak boleh nak sukat dengan sains. Macam saya teringat satu kisah seorang profesor apabila ditanya oleh seorang anak murid dia dah bincang-bincang kan, dia kata jadi dia kata Allah tak ada sebab tak logik kan, cerita lebih kurang lah. Lepas tu kalau gitu dia kata profesor kata Allah ni tak boleh dikesan dengan mata, telinga, dengan alat, dengan tangan, dengan rasa, tak boleh kesan. Maka kata profesor tu Allah tak ada, dia kata begitu. Kita ni tak ada Tuhan. Kenapa? Tuhan tak boleh dikesan. Kita hanya boleh mengesan sesuatu yang kita boleh buktikan, sesuatu yang boleh dikesan, disukat dengan mata, dengan telinga. Itu makhluk. Jadi profesor tak ada hidayah, dia cakap itu. Kemudian dia pun pelajar tu pun kata, ya wahai Tuan kan, kalau benar apa yang Tuan kata, saya nak sebut sini, Tuan tak ada otak. Dia kata profesor tak ada otak. Tak ada otak. Kenapa tak ada otak? Saya boleh berfikir ni otak. Tuan boleh tunjuk kat mana otak berfikir tadi, kat mana kan? Otak ada, tapi berfikir tu kat mana? Contohnya. Jadi Tuan tak ada otak, tak berfikir lah maknanya. Jadi tak boleh nak buktikan empirical dengan secara database, data menganalisa. Jadi sebab tu kita nak fikir, otak kita berfikir tu pun kita tak boleh sukat. Apa lagi kita nak berfikir tentang zat Allah, lagi tak mampu. Jadi kita nak sebut sini tak boleh. Jadi zat Allah ni kita nak kena rasa. Yang pertama, zat Allah ni adalah zat yang wajibul wujud. Ni kena rasa dalam hati kita. Ni wajib ada ni. Aku ni bermula dengan tak ada. Adam ni apa? Bukan Adam ni apa? Tak ada. Binasa, tak ada. Jadi aku ni bermula daripada tak ada, Allah ada kan. Kemudian akan tak ada balik. Macam itu kan. Tapi Allah wajibul wujud. Allah sentiasa. Kita rasa zat Allah yang wajibul wujud, yang wajib ada. Kemudian yang wajib wujud tu dengan sifat yang maha esa. Esa ni maknanya laisa kamitslihi syai'un. Jadi sebab tu kita hari ni banyak ditrain oleh sains sampai kita susah nak memahami hakikat esa. Tunggal. Esa, maha esa ni kita susah. Kita sains kan, kita fikiran kita dah banyak fikir logik. Logik kita lebih daripada iman. Iman tu sebenarnya yang menguasai logik, bukan logik menguasai iman. Jadi kita kena faham yang itu. Jadi bila kita memahami akan zat Allah tadi, tidak boleh kita hayalkan, tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Dan apa sahaja pun, maka barulah kita akan mula merasai bahawa kita ini adalah merupakan makhluknya
yang mana makhluk tadi dia tidak boleh nak mengesan Allah dengan fizikal tadi, hanya dengan hati saja boleh merasai. Kita juga telah berbincang sehari sebelum ini tentang peringkat-peringkat proses untuk kita makrifat kepada mengenali zat Allah. Kita sebut 3 peringkat tafriqah, al-jam'u, kemudian peringkat al-jam'ul jama', peringkat di mana orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu taala itu, yang mana kita melihat adanya ilmu dan adanya zikir. Baik, kita akan sambung sikit lagi pada hari ini apa yang telah kita lihat, batas pengetahuan kita. Kita ini untuk nak kenal Allah, kita tak boleh bayangkan, tak boleh kaitkan dengan tempat, dengan ruang, dengan apa sahaja yang bersifat dengan makhluk tadi. Maka kita terbatas mengenal Allah sekadar yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan. Jadi sebab tu tuan-tuan, mengenal Allah ni anugerah Allah juga. Jadi orang yang kenal Allah ni, kenal zat Allah ni adalah orang yang diberikan anugerah. Sejauh mana ilmunya, sejauh mana bersih hatinya dengan zikrullah, maka selama itulah dia akan, ataupun sejauh itulah dia akan kenal Allah. Jadi sebab itulah Allah nak kenal Allah ini, kita bolehlah mengenal sekadar yang kita mampu, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tidak akan sampai kepada rahsia Allah. Kita hebat macam mana pun, profesor apa pun, tak sampai rahsia Allah. Itu hanya Allah yang maha mengetahui. Dia yang maha mengetahui diri dia itu macam mana. Dia yang maha mengetahui. Kita cuma boleh mengenalnya sekadar. Sebab tu kita kena minta, nak kenal Allah kena minta pada Allah. Nak mentauhidkan Allah kena minta. Sebab tu tuan-tuan, kita kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara benda yang kita kena minta banyak doakan selalu ialah kita kena minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk menjauhi syirik. Lawan kepada tauhid ni syirik. Menjauhi syirik yang kita tahu atau yang kita tak tahu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nabi ajar kita doa. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada syirik yang kami tahu, yang kami kenal, kami faham, dan syirik yang kami tak tahu yang berlaku dalam hidup kita. Sebab tu Allah menggambarkan ini dalam Al-Quran, bagaimana Allah memperingatkan kita suratul Imran, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya. Jadi memperingatkan siksanya maknanya kita ni hebat macam mana pun, kita takkan sampai kepada rahsia Allah. Dan orang yang tak sampai kenal Allah itu, tentulah dia terdedah dengan azab. Terdedah dengan azab, hukuman daripada Allah. Jadi kita nak kena rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini telah dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum fi zatillah ahmaq. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum fi zatillah ahmaq. Kamu semua tidak akan sampai kepada rahsia Allah. Maknanya kamu ni setakat apa yang kita tahu. Sebab tu kalau Allah seksa kita, memang Allah berhak nak seksa kita. Memang Allah berhak nak seksa kita. Kenapa? Dari sudut pengetahuan pun kita dah lemah. Dari sudut perasaan pun kita dah lemah. Jadi tapi Allah bukan macam itu. Allah bukan macam kita. Kita ni macam-macam sifat buruk ada. Balas dendam, dengki, marah, baran, kita malu tak bertempat. Kita lah yang banyak negatif kita ni. Tapi Allah maha sempurna. Subhanallah. Maha suci Allah daripada segala kelemahan, segala keburukan. Jadi walaupun kita ni tidak sampai mengenal Allah, sampai mengenal rahsia Allah, rahsia zat Allah, kita tak sampai, melainkan orang-orang yang Allah berikan keizinan tadi, maka kita berhak diseksa oleh Allah. Allah berhak seksa kita. Tapi Allah takkan seksa berdasarkan yang kita tak tahu. Itu Allah SWT yang maha pengasih, yang maha penyayang. Jadi sebab itulah kita lihat di sini bahawa pengetahuan makhluk terhadap Allah itu tidak akan sampai kepada zatnya. Kita takkan sampai pada hakikatnya. Sebab apa? Lemahnya kita. Jadi jangan kita fikirkan zat dia macam mana. Takkan sampai. Takkan boleh. Kalau kita fikir juga zat Allah tadi akan masuk satu peringkat, kita fikir sungguh-sungguh lah. Fikir macam mana zat Allah ni, nanti wire kat sini putus. Wire kat dalam ni putus. Urat kita putus nanti. Kenapa urat putus? Tak mampu. Bila urat putus jadi mereng, tu orang kata gila isim.
Gila nama Allah, dia sebut-sebut, dia nak fikir macam mana Allah, akhirnya dia gila, tak mampu. Kalau kita mampu bernapas dalam air masuk air bernapas, sedut macam bau dalam air tenggelam ataupun kalau kita mampu makan guna telinga. Kalau kita mampu makan guna mata, sumbat makanan kat mata, atau makan guna dubur, makan guna bawah kita boleh makan guna bawah, boleh menapas dalam air. Pun dengan kehebatan macam tu, kita tak boleh kenal Allah sebagaimana yang hakikatnya, tak sampai kepada rahsia Allah. Jadi jangan fikir zat Allah ni tak boleh fikir. Apa yang kita kena fikir? Macam mana nak mentauhidkan zat Allah. Itu kita kena fikir. Macam mana nak mentauhidkan zat Allah? Kita buang segala syirik, segala perkara syirik. Kita merasakan makhluk ni wujud dan sebagainya, itu perkara syirik. Jadi contoh kita akan tengok nanti. Jadi bagaimana cara kita nak mengesahkan Allah? Ini kita nak tengok pada hari ini bagi memantapkan. Mungkin perkara ini saya dah pernah sebut, kita nak sebut lagi sekali supaya kita faham cara untuk mentauhidkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cara untuk mentauhidkan Allah pada zat tadi, zat Allah adalah kita memandang melalui mata kepala. Mata kepala ni, mata ni kepala ni, mata kat kepala ni. Dan juga melalui mata hati, basirah. Kita melihat dengan mata, kita melihat dengan basirah. Bahawa tidak ada yang maujud di dalam wujud ini menyelainkan hanyalah zat Allah. Jadi kita melihat dengan mata, kita melihat dengan hati, dengan basirah, melihat mata. Melihat mata nampak apa? Nampak orang, nampak pokok, nampak manusia, nampak apa yang kita nampak lah. Dan melihat dengan hati, mata hati kita, basirah kita tadi, bahawa tidak ada yang wujud dalam alam ini melainkan wujud Allah sahaja. Ini zat Allah. Maknanya bila kita tengok tu, sebenarnya yang ada ni tidak ada yang maujud melainkan wujud Allah saja. Ini macam mentauhidkan zat Allah. Sebab tu saya sebut tadi, iman, al-yaqin, al-iman mesti melebihi logik akal. Melebihi logik akal. Contoh kita duduk kat dalam rumah. Kemudian kita nak masuk bilik air. Kita sebelum buka pintu bilik air tu, kita boleh nampak tak apa yang ada dalam bilik air? Tak nampak. Tapi kita tahu apa dalam bilik air. Kita tahulah sebab kita dah pernah masuk bilik air tu. Apa dalamnya? Ada shower, tempat mandi, mungkin ada bathtub, tempat kita berendam kalau orang putih suka berendam, atau mungkin ada bowl, toilet bowl, tempat buang air besar, ataupun tandas cangkung, ataupun ada pipe, ataupun ada cermin muka. Jadi sebelum masuk bilik air tu, kita dah tahu dah apa yang ada dalam bilik air tu, walaupun kita tak nampak lagi. Jadi kita pun pergilah rumah seseorang lain, rumah yang kita tak kenal, ke rumah kawan kita kat kampung. Kat mana? Dekat Pakistan. Saya pernah pergi Pakistan. Masa tu gempa bumi, kita pergi misi di Abu Taba, di Batagram. Masa tu ada gempa bumi, kita pergi bersama dengan tentera kita lah, tentera Malaysia, Smart Team. Pergi banyak tahun dah. Pergi adalah satu keluarga ni jemput kami duduk dalam rumah dia. Dia tengok kami pasang kemah kat luar. Kami bertiga masa tu, NGO. Kami lepas, tentera tak lepas. Kami lepas, dipendekkan cerita, kami duduklah di tempat nama Batagram. Duduk dah pasang kemah, semua kemah banyak. Pasang kemah. Jadi tuan punya tu doktor. Doktor bidan, doktor perbidanan. Anak dia dah jadi doktor dah, sekarang belajar kat Malaysia. Jadi jemput kami, mari datang rumah. Saya pergilah rumah dia. Jadi bila masuk rumah dia, kita nak buang air, nak tumpang buang air. Kita tumpang buang air ni, bila kita nak masuk dekat mana tandas tu, kita boleh bayangkan tandas macam mana rumah kita punya tandas lah. Ada bowl, ada apa sebagainya kan. Jadi dia kata kat belakang tu tandas. Kita pun pergilah masuk tandas. Bila masuk tandas, tengok dalam tandas tu tak macam tandas yang kita bayangkan. Lain daripada yang lain. Adalah tempat buang air, kecil aja.
tempat, bukan duduk tanda cangkung kan, kecil aja gitu kan. Lepas tu adalah airnya pun bukan pipe macam kita tu, air dia macam air pergi sikit. Kemudian ada kayu-kayu, ada store, dalam tandas ada store, ada barang-barang store dia letak. Jadi dan tandas jadi store juga, tandas jadi store besarlah sikit kan. Jadi kita tak pernah terbayang itu kan. Jadi sebenarnya kita nak sebut hari ni, dan apabila kita nak mengenal Allah, kita nak kena letakkan al-yaqin, al-iman lebih daripada logik. Lebih daripada logik. Kenapa lebih daripada logik? Sebab kan ada benda yang kita tak sampai dengan logik kita ni. Ya, sebab itulah kita sebut kat sini, kita tak mau melihat dengan hanya mengatakan yang ada ini ada, makhluk ni ada. Sebenarnya hakikat mentauhidkan Allah ialah kita mentauhidkan kewujudan Allah, kewujudan zat Allah. Kewujudan zat Allah yang ada ni semua sebenarnya hakikatnya tak ada, sebab dia bermula daripada tak ada kepada ada. Jadi bila air itu macam mana? Kita fikirkan dalam bilik air ada shower, ada bathtub. Doktor punya rumah ada bowl tempat buang air besar, ada tap, ada tap, macam-macam fikir kan. Tapi dia tengok lah, store tu bilik air dia. Store bilik air lain lah. Jadi kita nak sebut sini, kadang-kadang logik kita tu tak sampai. Kita tengok inilah ada, bunga ni ada, pokok ni ada, daun ni ada, orang ni ada, kenapa ada? Kita terlupa yang wujud hakikatnya ialah Allah yang wajibul wujud. Itu kita terlupa yang tu. Kita terlupa. Jadi kita pun mengatakan inilah hakikat dia. Jadi sebab itulah maksud mentauhidkan Allah, zatnya ialah apabila kita melihat dengan mata kepala kita dan melihat dengan mata hati kita, bahawa tidak ada yang mawjud, yang ada hanyalah Allah, zat Allah sahaja. Maka dalam hal ini bukanlah maknanya Allah berada dekat situ, bukan. Bukan, maknanya kita sebut apa yang ada ni semua ni menzahirkan, menampakkan kan kewujudan zat Allah. Kita tak nampak zat Allah, kita nampak kewujudan ni. Kewujudan ni maknanya inilah zat Allah yang menjadikan wajibul wujud. Yang ada ni dia boleh binasa. Ini proses. Ini saya sebut dari sudut proses. Okey, jadi sebab itulah dengan kata lain, untuk kita mencapai kepada satu peringkat mentauhidkan zat Allah, kan, seseorang hamba itu akhirnya dia akan fana. Fana ni maknanya dia tak ada lah dari segala zat di bawah zat Allah. Hanya zat Allah yang ada. Hanya zat Allah yang ada. Ini hati kita rasa macam itu. Hati kita rasa macam tu, kan? Mata kita nampak lagi makhluk. Nampak makhluk, bukan kita dah kata bukan makhluk, tak. Kita yang fikir logik, kita nak rasa. Tengok anak, contoh tengok anak-anak kan, menzahirkan apa? Menzahirkan adanya mak dan ayah. Tengok anak mesti ada mak ayah. Betul? Tapi mak ayah tak nampak. Mak ayah kat rumah, anak kat sekolah, kita kat sekolah. Tengok anak, tengok anak-anak menzahirkan kewujudan Allah, kewujudan mak ayah, kan? Itu dari sudut kita kata, dari sudut kita lihat itu. Tapi hati kita begitulah, bila kita melihat makhluk yang menzahirkan apa? Menzahirkan wajibul wujud pada zat Allah. Allah ni mesti ada. Allah ni mesti ada. Makhluk tetap makhluk. Khalik, pencipta, tetap pencipta. Tetapi menzahirkan. Jadi pada masa itu kita tak heran dah pada makhluk. Hati kita tidak bergantung pada makhluk dah. Hati kita tak takut pada makhluk dah. Hati kita tak sayang sangat pada makhluk. Sampai bunuh diri bila putus cinta bunuh diri. Ramai orang muda kita. Hati kita dah tak takut dah pada makhluk. Sebab menzahirkan zat Allah yang ada sifat maha hebat, maha sempurna tadi. Jadi kita nampak macam tu. Ini maksud mentauhidkan Allah. Kita lihat dengan mata, kita lihat dengan hati, basirah kita, dengan mata hati, dengan iman kita, dengan keyakinan kita melihat sesuatu tu, ni menzahirkan zat Allah. Susahnya ustaz macam nak buat ni? Betul susah. Tak susah. Yang susah sebab hati kita sakit, hati kita rosak, hati kita kotor, hati kita mati, tak nampak. Macam mata lah. Kalau mata kita masuk abuk, sikit aja mata kita masuk abuk,
Tak boleh nampak dah satu dunia. Kenapa? Bila masuk abuk, tutup mata kita. Oh, masuk abuk. Pasir masuk sebutir je kat mata kita. Terus tutup, tak boleh nampak dah. Sikit je masuk abuk, dia tak boleh nampak. Kenapa? Mata kita rosak, sakit. Mata kita rabun, buta. Mata kita tak boleh melihat. Tak nampak lah. Jadi macam mana kita nak melihat makhluk? Kita nak melihat Allah. Kan? Yang nak melihat Allah ni bukan mata. Mata nampak makhluk. Hati tu yang akan merasai kewujudan Allah. Nampak? Susah ke senang? Senang. Cuma yang susah, kenapa susah sangat? Sebab hati kita tu sakit. Hati sakit, tak boleh faham. Tak boleh faham. Katakanlah kita hari ni dah belajar sampai PhD, bahagian apa? Usuluddin, bahagian tauhid, dah belajar sampai masuk ke belajar di Madinah lagi. Di Madinah lagi, bumi yang penuh dengan kebaikan. Di Universiti Islam Madinah. Tapi jiwa kita sakit. Hati kita sakit. Hati kita penuh dengan maksiat, dendam, dengki. Hati kita penuh dengan perasaan-perasaan yang kotor. Walaupun ilmu kita PhD daripada Universiti Islam Madinah, Universiti Islam Malaysia, UIA, ataupun Universiti Islam Pakistan, ataupun Universiti Islam mana-mana. Saya sebut Universiti Islam, saya tak sebut Universiti Kebangsaan. Kebangsaan ni mungkin bodoh sikit daripada sudut Universiti Islam, dari sudut tauhid ni agaknya, tak semestinya, agaknya. Jadi walaupun kita belajar tinggi, tapi kalau hati rosak, tak kenal Allah, tak boleh kenal zat Allah. Dia melihat makhluk, dia nampak makhluk sahaja. Dia nampak makhluk saja. Dia tidak melihat dengan hati dia tadi itu. Dia tidak faham dengan akal dia tadi itu, kesedaran dia tadi itu, bahawa sebenarnya makhluk itu menzahirkan zat Allah, menzahirkan sifat Allah, perbuatan Allah. Nampak? Dia tak nampak sebab hati rosak. Sebab tu kita kena banyak zikir. Cuba dengar semalam punya kuliah kan. Kuliah semalam cerita pasal zikir. Kita kena amalkan zikir ni. Kita kena ada guru. Jangan Google guru kita tu. Jadi bila kita melihat akan hal ini, barulah kita boleh mentauhidkan Allah. Maka ketika itulah seorang hamba itu akan merasakan bahawa dia pun tak ada sebenarnya. Hakikat dia, kita ni tak ada. Semuanya hanya Allah sahaja yang ada. Kan? Maka dia pun memfanakkan diri dia. Maka memfanak ni maknanya dia seolah-olah dia membinasakan. Tak ada, diri tak ada lah. Macam itu. Maka tidak ada zat yang mawujud melainkan wujudullah. Tidak ada zat yang wujud melainkan wujudullah, melainkan Allah yang ada. Melainkan Allah dah ada. Jadi kita tengok makhluk, kita tahu makhluk tu menzahirkan zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Maka kita dah tak takut dengan makhluk tu. Kita dah tak bergantung dah dengan makhluk tu. Itu kesan dia mentauhidkan Allah tadi. Maka hati kita dah bergantung pada Allah. Walaupun nampak depan dia makhluk. Hebat, Dajjal datang dengan tenteranya, Amerika datang, Rusia datang, China datang nak menghancurkan negara kita. Kita nampak dia datang tu menzahirkan kekuasaan Allah. Jalal Allah, sifat Allah, Al-Jalal. Jadi maka kita pun nampak bahawa pada masa itu proses, kita sebut proses. Wujudullah sahaja yang ada. Tiada zat yang mawujud. Tidak ada apa yang lain yang wujud melainkan wujudullah. Sedangkan makhluk, makhluk kita ni apa pula jadinya? Makhluk kita tu dah sebut makdum. Sesuatu yang tidak ada, ditiadakan. Ini maksud nak mentauhidkan Allah. Ditiadakan. Hati kita ni meniadakan. Meniadakan makhluk. Kerana wujud selain Allah bukan wujud itu sendiri. Jadi yang ada selain Allah bukan wujud, bukan ada itu sendiri, melainkan ia wujud dengan Allah. Allah menghidupkan dia, Allah mengadakan dia. Itu maksud wujud yang sebenar, ada. Allah yang mewujudkan dia. Allah yang mengadakan dia. Maknanya wujudnya makhluk, kita nampak makhluk depan kita, banyak makhluk depan kita, berdiri dengan sebab wujudnya Allah.
adanya makhluk dengan sebab wujudnya Allah, dan tidak ada berdiri dengan sendiri. Tidak ada makhluk yang boleh hidup dengan sendiri. Di sini tiba-tiba dia ada, di sini boleh berkuasa. Tidak ada. Kerana wujud makhluk sebenarnya bersifat khayalan, imajinatif. Sebenarnya bersifat imajinatif, waham, iaitu satu yang sebenarnya tidak ada hakikatnya macam itu. Jadi baru kita nampak bahawa makhluk ni sebenarnya makdum. Makdum ni apa? Tak ada. Tak ada hakikatnya. Jadi pada masa itulah kita melihat makhluk, kita tak nampak dah makhluk sahaja, kita nampak, kita rasa penciptanya, menzahirkan kewujudan Allah, menzahirkan sifat Allah, menzahirkan perbuatan Allah. Nampak? Ini baru mentauhidkan zat Allah. Jadi orang yang macam ini baru dia kenal Allah. Kalau tak, dia tak kenal Allah. Kalau dia tak faham yang macam ini, maka bila dia jadi sultan, maka dia rasa dia Tuhan. Aku boleh buat apa aku nak. Aku raja. Aku sultan. Aku boleh buat apa aku nak. Aku Perdana Menteri. Aku boleh arah apa sahaja. Aku Menteri Kesihatan. Aku boleh arah apa sahaja. Aku boleh nyusahkan rakyat. Aku boleh buat apa sahaja. Dia rasa dia Tuhan. Dia rasa dia berkuasa. Dia rasa dia hebat. Kenapa? Sebab dia tak kenal Allah. Dia tak kenal Allah. Dan kita pula tak kenal Allah juga, melihat dia mengugut dengan ancaman macam mana, macam-macam ancaman dibuat, macam-macam ugutan dibuat. Kita melihat dia, kita nampak dia tak nampak Allah. Tidak menzahirkan kehebatan Allah yang sebenarnya wajibul wujud. Kita nampak dia je. Maka kita pun takut pada makhluk. Takut pada dia, menangis. Dengar Menteri Kesihatan kata, kita akan susahkan rakyat. Kita siapa yang tak nak ambil suntikan, kerana berhenti kerja, keluar daripada kerajaan. Kita pun kata takut. Seolah-olah dia yang bagi rezeki pada kita. Seolah dia yang pegang nyawa kita. Seolah dia yang menjadi, yang berkuasa ke atas kita. Dia tak ada apa-apa pun. Nyawa dia tu pun Allah yang bagi. Tapi oleh kerana kita tak kenal zat Allah, tak kenal sifat Allah, kita tak kenal perbuatan Allah, maka apa berlaku? Kita mula takut dengan makhluk. Takut dengan musuh. Ni macam mana ni? Bencana. Tengok bencana. Banjir. Kita takut dengan banjir. Bila? Ustaz, tsunami bila nak datang? Ustaz, tsunami. Kita takut dengan tsunami. Takut apa? Takut mati. Kita tak kenal Allah. Tuan-tuan, orang yang tak kenal Allah ni mati macam mana, tuan-tuan? Mati dalam syirik, jadi kita nak kena faham macam mana nak mentauhidkan Allah ni. Bukanlah maknanya mentauhidkan zat Allah ni bukanlah hanya sekadar kita tengok yang zahir sahaja. Kita kena tengok dengan iman. Kena tengok dengan al-iman. Sebab tu saya sebut iman mesti mengatasi logik. Iman wajib mengatasi logik. Bila iman mengatasi logik, baru kita nampak, oh rupa-rupanya ada Allah yang maha berkuasa, yang menjadikan kita ni hanya hamba. Hamba ni apa? Sifatnya paling kurang ada 4. Yang pertama, hamba ni dhaif, lemah. Hamba ni dhaif, lemah. Yang pertama kan. Yang kedua, hamba ni kalau dia boleh buat pun terbatas. Apa yang Allah izin aja dia boleh buat. Nampak? Kita mula rasa kita ni hamba. Yang ketiga, hamba ni merupakan fakir, memerlukan kepada Allah. Fakir, bukan dhaif aja, bukan lemah aja. Fakir. Kita nak bernafas pun Allah bagi kita. Kita nak bernafas ni Allah yang izin nafas. Kalaulah Allah tak izinkan bernafas, tak bernafas kita, habis. Ajal kita habis, Allah tarik kan. Cuba baca surah Waqiah kan. Saya bacakan lebih kurang makna dia kan. Apabila kamu melihat seorang sedang sakaratul maut, orang yang sedang nak mati, sakit nak mati, maka kamukah yang lebih dekat dengan dia, ataupun aku yang lebih dekat dengan dia? Lebih kurang gitu kan. Kalau kamu yang lebih dekat dengan makhluk tadi, orang yang kamu sayang yang nak mati tadi, maka tahanlah, jangan bagi dia mati. Kalau boleh. Tak boleh. Allah lebih dekat daripada kita. Kita ingat mak ayah kita, dia sakit nak mati, kita sayang, tak nak bagi dia mati. Tapi masa tu Allah Subhanahu Wa Taala lebih dekat daripada kita. Maka Allah cabar tu, kamu boleh tahan tak? Ni nyawa dia ni boleh tahan tak? Kamu ke yang berkuasa? Akukah yang berkuasa? Kamukah yang dekat? Akukah yang dekat? Ni Allah Subhanahu Wa Taala tegur dalam surah Waqiah ni. Jadi kita tengok hari ni kita tidak mentauhidkan Allah. Sebab tu semayang kita lalai.
Puasa kita lalai. Sebab apa? Kita tak kenal Allah. Bila kita berzikir, kita rasa kita lah yang berzikir. Kita tak rasa kita diberi izin oleh Allah untuk zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir sampai 70,000 kali. 100,000 kali. Tapi kita tak rasa zikir itu Allah bagi kita zikir. Dekat zikir tu ada kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam dan banyak lagi sifat Allah, nama Allah. Tak teringat, kita ingat kita yang berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis zikir 70,000 kali kita kata, Alhamdulillah, aku dah berzikir 70,000 kali. Aku dah berzikir. Kita rasa aku dah berzikir. Sebab tu kita berzikir kosong. Bukan kosong pahala. Pahala Allah bagi. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dia bagi pahala kat kita. Tetapi kita tak kenal Allah. Kita tak kenal Allah. Bila kita tak kenal Allah, macam mana kita nak benar-benar berubudiah pada Allah? Macam mana nak lawan Dajjal ni? Dajjal nak datang ni, tak lama lagi ni. Macam mana nak berhadapan dengan tribulasi, ujian dan cobaan yang Allah izin akan datang dengan kita bersama Dajjal. Ini semua Allah izin. Dajjal pun Allah jadikan, kan, macam itu. Jadi apabila kita faham yang ini, maka kita akan melihat segala yang wujud selain Allah bagaikan wujud di dalam mimpi yang akan binasa apabila kita terjaga. Kita bermimpi, kan, real mimpi ni. Kita kena kejar dengan kambing kejar kita. Kita nak sembelih kambing guna tanduk kita kita lari, kan? Kambing kejar kita. Kambing dah dekat dah, kambing lagi laju, ada 4 kaki, kita 2 kaki. Dia lagi laju nak tanduk, kita dah dekat tanduk, terjaga. Berpeluh-peluh kita kena berlari dalam tidur, kan? Real. Tapi bila jaga sahaja, hilang kambing. Tak ada dah kambing yang tanduk kita tadi. Habis. Rupanya mimpi macam itu. Maka kata Syekh Arif Billah Maulana Syekh Siddiq bin Umar Khan rahimallah, dia menjelaskan bahawa maka segala yang wujud selain Allah bagaikan wujud yang kita lihat dalam mimpi macam real, tetapi segera akan binasa ketika kita tersedar daripada mimpi. Sedar mimpi, habis dah. Demikianlah gambaran wujudnya ghairullah, gambaran wujudnya selain Allah. Selain Allah akan binasa, tak ada. Jadi hakikatnya tak ada. Kita ni hakikatnya begitu. Jadi ini proses dia. And bila kita kata mentauhidkan Allah, maknanya kita mentauhidkan Allah tadi, maknanya bila kita melihat yang maujud, makhluk yang kita melihat ni makhluk. Yang kita melihat ni makhluk, kan? Makhluk ni semuanya hakikatnya tak ada. Yang ada hanyalah mimpi macam itu. Macam kita tengok tadi, kan, yang ada merupakan mazhar, yang menzahirkan apa? Menzahirkan zat Allah, menzahirkan, kan, sifat Allah, menzahirkan asma Allah, nama Allah, menzahirkan perbuatan Allah. Ini makhluk. Jadi tentulah maka masa itu kita dah tak pegang dah makhluk ni. Makhluk akan binasa macam mimpi. Kita kena kejar kambing yang jahat tu nak tanduk kita, kan? Kambing kita nak sembelih dia pula nak kejar kita. Kita takut berlari, dan rupanya kambing tu tak ada pun. Kita sedar, berpeluh-peluh kita, rupanya tak ada pun, dalam mimpi sahaja. Jadi hakikatnya nak faham macam mana nak mentauhidkan Allah, kita nak melihat yang ada sekarang ni, hakikatnya tak ada, yang ada hanya zat Allah sahaja. Yang lain semuanya binasa. Itu disebut fana. Fana, binasa. Maka kerana itulah kita akan dapat pandangan, merasakan pandangan bahawa tidak ada yang wujud melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah dalam proses ni kita nak mematikan diri kita. Ni istilah tasawuf. Bukan maksud mematikan diri kita kena bunuh diri, bukan. Jangan bunuh diri pula. Ustaz suruh bunuh diri ni. Nak kenal Allah kena bunuh diri, bukan. Mematikan diri kita ni maknanya apa? Kita tengok apa pandangan ulama. Maka mati itu para ulama membahagikan kepada dua. Mati hissi, mati yang kita nampak. Hissi ni yang kita nampak. Mati maknanya berpisahnya roh dan jasad. Itu mati makhluk. Yang pertama disebut hissi. Mati yang bersifat roh dan jasad tu berpisah.
Kita ni boleh bercakap sebab ada roh lagi. Bila roh dah dicabut oleh Allah, nyawa kita dah habis, tak boleh cakap dah. Walaupun kita kata kita hebat dalam bercakap, tak boleh bercakap. Dan mati yang kedua, mati dari sudut maknawi. Dari sudut makna, secara maknanya. Maknanya apa? Jasad masih hidup, tetapi nafsu kita mati. Nafs kita mati. Bukan mati yang tak ada perasaan dah, macam robot itu kan. Bukan. Jadi transhuman, kata Bill Gates. Kita nak proses supaya mereka menjadi transhuman. Transhuman ni apa? Robot yang ada biologi. Bukan macam tu. Maknanya hati kita nak memahami bahawa sesungguhnya kita ini tidak ada dah. Dari sudut kewujudan. Maka disebut sini makna maknawi itu, maka hilanglah wujud ghairullah. Maknanya masa maknawi itu maknanya wujud kita ni dari sudut makna hakikat yang sebenarnya selain Allah ni tak wujud. Selain Allah ni wujud sebab Allah wujudkan. Wujud sebab Allah adakan. Wujud bersama kuasa Allah. Jadi wujud ni hakikat, sebab wujud ni ada ni tak ada pada makhluk, tak ada pada ghairullah selain Allah. Itu maksud mentauhidkan Allah, mengesakan zat Allah. Bila kita boleh mengesakan zat Allah ini, maka pada masa itu kita akan dapat benar-benar mengenal Allah. Kita akan sampai peringkat mengenal Allah nanti. Sifatnya kita baru betul-betul mentauhidkan Allah. Masa tu dah tak ada dah cinta sayang kita pada makhluk selain daripada Allah. Maka cinta sayang kepada makhluk kerana Allah. Jadi semua kerana Allah. Sayang pada anak-anak kerana Allah. Allah perintah sayang. Sayang kepada ayah mak kerana Allah. Sayang kepada suami isteri kerana Allah. Maka bila kita sayang kerana Allah tadi, sebab wujud tu Allah sahaja, maka pada masa tu kita bawalah mereka tu kepada Allah. Kita bawa mereka kepada beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjadi hamba Allah. Macam itu kan. Barulah kita nampak, kena dakwah, kena tarbiyah, kena berjihad, berjuang. Baru kita nampak, inilah yang Allah perintah. Bila kita kenal Allah, baru kita boleh nak melaksanakan perintah Allah. Kalau tak, kita tak boleh melaksanakan perintah Allah. Kita buat hanya kerana orang lain buat. Dan orang lain puasa, kita puasa. Orang lain semayang, kita semayang. Orang lain baca Quran, kita baca Quran. Orang lain berzikir, kita berzikir. Tapi kita tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, zikir dapat pahala tak? Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah akan bagi pahala. Allah tak perlukan pahala. Allah akan bagi ganjaran kat kita. Allah ni Maha Kaya. Tapi kita lah masalahnya tak kenal Allah. Bila kita tak kenal Allah, jadilah kita hamba yang durhaka pada Allah. Durhaka pada Allah. Sebab itulah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, sesungguhnya Allah berhak nak menyiksa manusia ni kerana dia tak kenal Allah. Bukan kerana tak semayang aja. Tak kenal Allah ni pun Allah dah berhak nak siksa. Tapi ni Allah SWT Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Bila Allah SWT sentiasa memberi peluang kepada hambanya untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk berzikir, bersihkan hati, untuk berjuang, berjihad bersama-sama jama'i, hidup bersama Taifah Mansurah, bersama-sama dengan sahabat-sahabat, membina kekuatan jihad fi sabilillah. Akhirnya Allah ganjarkan pula syahid, syahid dan ma'rakah, syahid yang akbar, syahid yang sebenar, syahid dunia wal akhirah. Dunia wal akhirah. Ini syahid yang kita cari. Syahid ad-dunya wal akhirah, ma'rakah. Syahid yang mana akan sampai peringkat di dunia ni pun Allah dah tunjukkan. Dia mati terus tak payah sembayangkan. Tak payah dipakaikan, kafankan, mandikan, tak payah. Terus tanam dengan darah-darah dia, dengan pakaian dia, semua ditanam. Semua tu menunjukkan Allah memuliakan dia. Apa yang ada kat dia, Allah muliakan. Jangan ditukar dengan satu yang tidak mulia. Kain kapan yang dibeli kat kedai mamak. Jangan. Baju dia yang ada darah tu lebih mulia daripada kain kapan yang ada. Jangan tukar. Malahan jangan dimandikan. Dia lebih mulia lagi daripada mandi dengan air yang kita nak mandikan tadi. Allah memberikan kemuliaan orang para syuhada. Dia mati dalam keadaan yang paling mulia.
berjuang. Tapi dia bukan berjuang kosong, dia berjuang sebab hati dia, fikiran dia kenal Allah. Matlamat ni benar, dia kenal Allah, barulah mati syahid hakiki. Syahid yang dunia wal akhirah. Jadi nak sebut kat sini kan, bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu niyam fa iza matu intabahu. Subhanallah, ini Nabi ingatkan kita ni. An-nasu niyamun, sesungguhnya manusia itu tidur, dalam keadaan tidur. Niyamun fa iza matu, maka apabila dia mati, in batahu, maka barulah dia terjaga. Barulah dia terjaga. Jadi kita ni, kalau hati kita ni tak kenal Allah, memang hati kita ni tidur rupanya. Sebab tu semayang pun lalai leka, lupa berapa rakaat dah. Lupa berapa rakaat. Kan puasa, lupa nak ikhlas puasa. Dan sebagainya. InsyaAllah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, InsyaAllah saya ingat kita akan sambung lagi yang kenaan dengan tajuk mematikan diri ni. Mematikan diri ni. Sebab saya ingat masa dah 6.30 dah ni. Setengah tempat dah maghrib dah ni. Sabah dah maghrib kan. Jadi kita akan tangguh besok. Besok apa? Jumaat. InsyaAllah tangguh besok. Kalau ada kesempatan, besok kita akan buat. Jadi tuan-tuan, kita kena memantapkan tauhid zatullah. Jadi siapa yang masuk lambat ni, saya nampak dia ramai masuk lambat ni. Dengar daripada awal, takut salah faham, bimbang salah faham. Dengar daripada awal siapa yang masuk lambat. Kalau tidak, kita tak faham. Bila tak faham, amalan kita rosak. Kita perlu pada dua. Yang pertama, ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Yang kedua, kita perlu kepada zikrullah. Ini untuk apa? Untuk proses, untuk tarbiyah diri kita ni. Ini amalan yang kita nak kena ada, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan puan-puan, siapa yang datang lambat, masuk lambat sikit pun kena ulang balik. Kalau tidak, baik tak payah dengar. Kenapa? Tak faham. Kita pentingkan faham. Tak banyak pun tak apa, faham. Tak apa, masuk lambat tak apa. Saya tak marah masuk lambat, tapi saya marah kalau masuk lambat, biarkan diri tak faham. Itu saya marah. Saya marah bukan marah apa, marah sayang. Supaya kita sama-sama dapat masuk syurga Allah. Dengan kenal Allah, kita redha Allah. Macam itulah, macam itu kan. Bukan saya marah-marah, marah sebab benci, tak. Sebab sayang saya suruh tengok balik. Sebab tajuk ni amat sensitif. Amat sensitif. Kalau kita tak faham, kita tak faham. Tak ada tempat lah yang nak faham, kecuali kita ada guru yang boleh memahamkan kita. InsyaAllah. Alhamdulillah. So, siapa yang terlambat, saya minta cuba tengok daripada awal. Kerana apa yang kita bincangkan sangat serius. Kita bimbang kalau kita tak faham daripada awal tadi, kita takkan faham. InsyaAllah esok saya akan ulang sikit lagi apa yang kita bincang pada malam ni, petang ini. Dan insyaAllah kita akan cuba sambung, habiskan tajuk ni. Zatullah. Kita mentauhidkan zat Allah. Baik, insyaAllah. InsyaAllah malam ni saya bercadang nak buat satu kuliah. Setakat ni tak ada gangguan. Malam semalam ada gangguan, kita nak buat. Tiba-tiba ada meeting pula dengan orang-orang tertentu, terpaksa pergi ke Putrajaya, balik lambat. Jadi tuan-tuan, insyaAllah malam ni kemungkinan besar boleh buat. Mudah-mudahan kita diizinkan buat. Kita selesaikan cerita politik sikit. Politik Zionis kan, politik biasa, politik Zionis, politik kita kan. InsyaAllah mudah-mudahan kita cerita sikit. Tak banyak, sikit lah. Kalau tak kita tertipu dengan sistem yang manusia buat ni. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istammat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فواتك اللهم رابطتها وعدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شاتي في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا الله ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.